Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi pagi ini kita dapat meneruskan pengajian ringkas tadabbur surah Nuh, yang mana kita telah pun sampai pada ayat yang ke-25. Kita telah baca pada hari yang sebelumnya, yang mana ayat nombor 25 jelas kepada kita bahawasanya Allah telah menetapkan kaum Nabi Allah Nuh ini ditimpa dengan dua azab. Azab yang pertama iaitu azab mereka telah ditenggelamkan semasa di dunia, dan azab yang kedua di hari akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Untuk mengetahui bagaimanakah berlakunya peristiwa mereka ditenggelamkan oleh Allah, dalam nota ini saya tidak menyebutkan secara panjang lebar, namun tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk pada bahagian permulaan surah Nuh. Pada sesi latar belakang surah Nuh, kita telah nyatakan ada beberapa surah yang lain yang ada memperincikan bagaimanakah berlakunya peristiwa datangnya taufan yang sangat besar. Baik, kita baca ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ayat 26 bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Nuh berkata di sini merujuk kepada Nuh telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh berdoa kepada Allah. Doa ini adalah doa setelah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada ayat nombor 25, Allah telah kita telah dapat mengetahui bahawa kaum Nabi Allah Nuh ni memang Allah Taala akan azab. Justru itu Nabi Allah Nuh dia berdoa kepada Allah, dia berkata Rabbi, dia kata wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang yang kafir itu. Siapa orang yang kafir? Merujuk kepada kaum Nabi Allah Nuh yang telah ditetapkan azab. Nuh kata kalau macam tu, jangan biarkan seorang pun daripada mereka itu hidup di atas muka bumi. Maknanya Nuh kata apa? Kalau kita baca dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir menyebutkan Nuh ini minta kepada Allah jangan seorang pun dibiarkan untuk hidup. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab, ditenggelamkan mereka, jangan bagi seorang pun yang akan tidak ditenggelamkan. Sebab itu Ibnu Katsir mengatakan jangan engkau memberikan seorang pun daripada mereka untuk tinggal di muka bumi ini, ataupun mana-mana tempat di muka bumi ini. Maka Allah pun membinasakan semua kaum Nabi Allah Nuh yang tidak beriman, termasuklah anaknya yang tidak beriman dan juga istrinya yang tidak beriman. Kalau kita rujuk di dalam surah Hud ayat nombor 36, Allah ada menyebutkan perincian yang mana Allah mengatakan yang bermaksud telah diwahyukan kepada Nuh, sesungguhnya tidak akan beriman di kalangan kaummu illa melainkan orang yang telah sedia beriman. Jadi ayat ni untuk mengukuhkan bahawa Nabi Allah Nuh bukan dia yang sesuka hati untuk minta kaum dia itu
musnahkan sampai jangan tinggal seorang pun. Tetapi kalau kita baca dekat surah Hud, sebenarnya Allah sudah pun memberitahu kepada Nuh bahawa memang kaum engkau itu tidak akan ada yang beriman, melainkan sedikitlah ia akan beriman. Oleh itu kata Allah, fala tabtais bima kanu yaf'alun, janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka akan sentiasa lakukan. Jadi Allah memberitahu bahawa memang itulah yang akan berlaku kepada kaumnya. Jadi Nabi Allah Nuh mengambil kesempatan doa jangan sampai tinggal seorang pun. Kenapa? Kerana kita tahu kalau tinggal seorang daripada mereka, ayat yang berikutnya akan beritahu apa yang berlaku. Baik, kalau kita nak rujuk ayat tentang anak Nabi Allah Nuh yang dia cuba untuk mengelak daripada dia tidak ditenggelamkan, kita boleh rujuk dalam surah Hud ayat nombor 43. Ketika mana Nabi Allah Nuh ajak anak dia naik dalam bahtera dia, dalam fulki, dalam bahtera dia, tapi anak dia jawab, qala sa'awi ilal jabal, dia kata aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung. Maksudnya dia nak pergi naik gunung yang tinggi. Ya'simuni minal ma', ia akan dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air. Lalu Nuh menjawab reaksi anaknya, dia kata qala la asimal yaumi min amrillah illa marrahim. Nuh kata hari ini tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi daripada azab Allah kecuali Zat yang Maha Penyayang. Nuh kata apa? Kalau dah azab ini sampai, air ini sudah pun datang, tak ada siapa pun yang boleh menyelamatkan walaupun naik ke gunung yang tinggi. Oleh itu kata Allah, wahala bainahumal mauj fakana minal muhraqin, dengan serta merta ombak itu memisahkan antara anak dan juga bapa, lalu dia anak itu di kalangan orang yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya anak dia pun tidak dapat diselamatkan. Okay, ayat yang ke-27. Kenapa Nabi Allah Nuh ni dia minta jangan seorang pun dibiarkan hidup, biar semua itu lemas, biar semua itu mati? Maka ayat nombor 27 kita akan dapat tahu apakah alasan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Innaka in tadharhum liyudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam memperincikan innaka in tadharhum. Nuh kata, kerana sesungguhnya jika engkau ya Rabb membiarkan mereka hidup, maknanya kalau ada yang hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan anak, melainkan anak itu juga akan berbuat dosa lagi sangat kafir. Macam mana Nuh dia boleh predik seperti itu? Dia kata, Nuh ni sampai dia kata, kalau anak, contohnya kalau ada beberapa orang yang tak tenggelam, seorang itu nanti kalau dia beranak, dia dapat anak, anak itu juga akan jadi kafir. Macam mana Nabi Allah Nuh dia boleh sebut seperti itu sedangkan dia tak tahu masa depan? Okay. Kata Al-Imam Ibn Kathir, kalau kita baca ayat tadi itu samalah seperti telah pun kita terangkan. Ya, kerana apa? Kerana kalau ada yang hidup, nanti yang hidup tu pula akan
sesatkan pula generasi yang akan datang. Okey. Al-Imam Ibnu Katsir dia mengulas ketika mana Nabi Nuh kata anak dia tu pun akan jadi kafir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Nabi Allah Nuh ni sebenarnya dia dah hidup dengan kaum dia berapa lama? 950 tahun. Dia dah tahu dah perangai kaum-kaumnya bagaimana. Justru itu kata Ibnu Katsir, salah satu sebabnya adalah kerana dia sangat mengetahui bagaimanakah keturunan mereka tu. Dia tahu dah kaum dia tu macam mana perangai dia. Bukan duduk sehari, setahun, 2-3 tahun, tapi 950 tahun. Jadi apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 26 dan 27? Pelajaran yang pertama, kita dapat pelajari di sini satu tuntutan, kewajipan kepada kita untuk menjauhkan diri daripada penyebar kesesatan. Sebab Nabi Allah Nuh cakap tadi, dia kata kalau kau biarkan mereka hidup, nanti dia akan sesatkan orang lain. Jadi bagi kita, pelajaran bagi kita, kalau ada mana-mana orang yang menyebarkan ajaran yang sesat, maka kita kena jauhkan daripada mereka yang membawa ajaran yang sesat. Kenapa? Kerana takut mereka memberikan kesesatan pula kepada kita semua. Okay. Pelajaran nombor 2, kita dapat belajar di sini kesan buruk kepada zuriat yang akan datang jika mereka mempunyai ibu bapa yang kafir. Sebab tu kalau ada bapa yang masih hidup, maka kalau anak dilahirkan itu, anak itu akan membesar dalam persekitaran bapa dan ibunya yang kafir, maka muncullah pula generasi yang kafir. Ini berbeza sedikit dengan Suratul Kahfi yang pernah kita belajar dulu, yang mana anak boleh mempengaruhi ibu dan bapa. Yang ini pula bapa boleh mempengaruhi zuriat dia. Sebab kita semua tahu anak-anak dia membesar dalam persekitaran yang bagaimana. Okey. Ayat yang terakhir pagi ini, ayat nombor 28, Nabi Allah Nuh, beliau telah berdoa kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman yang ikut dia naik ke dalam bahtera itu. Tapi sebenarnya sedikit sahaja yang ikut naik dalam bahteranya. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Apa terjemahan ayat ini? Nabi Allah Nuh dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku. Rumahku merujuk kepada tempat ibadat dia, dalam keadaan dia beriman. Maknanya Nuh minta doa kepada Allah, siapa yang beriman, ampunkanlah dia. Dan ampunkanlah juga sekalian orang yang beriman, dia lelaki dan dia perempuan pada setiap zaman. Janganlah engkau menambahkan bagi orang yang zalim itu, melainkan mereka ditimpa kebinasaan. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, apakah maksud tabarak? Apakah maksud dalam ayat illa tabara tadi tu?
Kata Al-Imam Suddi, ia ini melainkan mereka ini hancur binasa. Ada pendapat lain kata tabara itu bermaksud melainkan mereka ini benar-benar rugi di dunia dan di hari akhirat. Okey, kalau kita baca ayat ini, kenapa Nabi Allah Nuh dia minta ampun untuk dirinya terlebih dahulu baru ibu bapanya? Ini dipanggil teknik dalam kita berdoa minta ampun. Okey, kita tengok dekat pengajaran, nanti saya akan terangkan sedikit. Pelajaran yang pertama, kita dapat belajar doa keampunan untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita minta kepada orang lain. Ni adab dan berdoa. Kalau kita nak minta ampun untuk bapa kita sendiri pun mesti untuk diri sendiri terlebih dahulu baru pihak lain. Kalau kita ada doa basmalah, ya Allah, ya Rahman, ampunkanlah diriku dan ampunkanlah untuk kedua ibu bapaku. Dahulukan diri sendiri baru kepada orang lain. Pelajaran nombor 2, digalakkan kita mendoakan keampunan untuk kedua ibu bapa dan juga untuk orang-orang yang beriman. Bahkan kata para ulama, doa ayat 28 ni pun kita boleh amalkan dalam bacaan doa kita seharian. Maka tamatlah tadabbur ringkas surah Nuh. Slide semua sekali ada 349. Okey, untuk tuan-tuan tahu lebih lanjut tentang kisah Nabi Allah Nuh ini, saya paparkan sekejap saja, tak perlu panjang sebab kita ada beberapa minit sahaja. Okey, saya tunjukkan dekat slide nombor 25. Ni ada 10 surah tentang kisah Nabi Allah Nuh. Nanti kena rujuk supaya dapat tahu macam mana Allah turunkan hujan. Air itu keluar daripada bumi, dia bergabung dengan air dari langit. Kena bacalah maklumat ini. Dalam masa yang sama saya nak tunjukkan dalam nota ini juga saya ada lampirkan doa perkara-perkara untuk murah rezeki. Macam mana rezeki Nuh nak berkat, tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat slide nombor 174 dekat sini. Nanti tengok dia selepas ayat ni, selepas ayat nombor 12, saya ada letakkan kunci untuk murah rezeki. Ada 10. Saya sebut ringkas saja. Keluar tak? Nombor 1, Allah tempat bergantung. Maksudnya Allah dulu. Kenapa saya buatkan tajuk ni? Kerana Nabi Allah Nuh dia ajak kepada istighfar. So boleh bacalah. Lepas tu kunci kedua taqwa. Okay. Kunci ketiga istighfar. Inilah perbahasan kita dekat surah Nuh tu. Banyakkan istighfar untuk Allah murahkan rezeki. Nombor 4, berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi kalau tengok banyak sangkut projek ni, kenapa ni? Cari ibu bapa kalau masih hidup. Lepas tu buatlah berbakti pada ibu bapa, walaupun dah mati pun boleh lagi berbuat bakti. Kemudian yang kelima, jaga silaturrahim sesama kaum kerabat. Adik-beradik, pakcik makcik, kalau yang dah terputus sambung balik. Itu ada kunci rezeki dia. Nombor 6, bantu orang yang tidak berkemampuan. Allah akan bantu kita. Okay. Nombor 7, bersedekah. Ni kita semua tahu. Setiap daripada kunci ini kita letakkan dalilnya. Dan nombor 8, haji dan umrah. Nombor 9, tanggung ataupun sponsor orang yang belajar ilmu syar'i.
orang belajar ilmu agama, mungkin kita boleh tanggung dia. Itu salah satu cara dia, ya, sebab kos belajar sangat tinggi. Okey. Nombor 10, hijrah. Hijrah ni maksudnya daripada pekerjaan yang tak halal kepada yang lebih halal. Okey, 10 kan? Ada lagi sebenarnya 11, tawakal, berserah diri kepada Allah tentang rezeki itu, seperti mana kisah burung. Saya rasa 11. Ada lagi satu sebenarnya, syukur. Syukur dekat sini, antara yang boleh ditunjukkan rasa syukur, buat salat sunat duha. Salat sunat duha. Salat sunat duha adalah salat sunat untuk menunjukkan rasa syukur. Bukan salat sunat duha untuk murah rezeki. Tapi kenapa kita letak dalam tajuk ini? Kerana sasaran kita salat sunat duha tanda syukur. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan murahkan rezeki. Itulah yang lebih tepat. So boleh bacalah. Okay, jadi kita dah sampai kepada penghujungnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tapi sebelum tu kita ucapkan jazakumullahu khair kepada kepada penyumbang kita untuk nota pada kali ini. Saya akan bawa lagi 20 nota tambahan keesokan harinya, tapi nota untuk surah Nur. Untuk surah yang baru, saya cadang nak bawa surah Jin. Kita masuk alam ghaib pula. Kita belajar tentang jin, insya-Allah. Okey, kita jumpa hari keesokannya insya-Allah. Semoga Allah bagi manfaat. Mohon maaf agak lewat sikit pada pagi ini. Kita bertemu lagi. Semoga Allah memberikan kita keberkatan dan rahmat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.